Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhair bin Zainuddin. Saya dari kumpulan Takwid dan Karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nordana binti Muhammad Husin. Saya dari kumpulan Takwid dan Karamah. Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada binti Mumtazah dari kumpulan Tajwid dan Karamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akmal binti Zawi. Saya dari kumpulan Takwid dan Karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada binti Mahamud dari kumpulan Takwid dan Karamah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ansyah binti Ahmad dari kumpulan Takwid dan Karamah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hasna binti Husaini. Saya daripada kumpulan Tajwid dan Karamah. Assalamualaikum Cik. Ya, Waalaikumsalam. Bisa bantu? Saya nak jumpa dengan pegawai in charge dalam pinjaman. Oh, Cik Zuhair. Sekejap, saya nak call dia dulu. Tanya dia free ataupun tak. Ya, tunggu sekejap. Kata Cik. Hello, Cik Zuhair. Ada customer nak jumpa lah. Free ke tak sekarang? Oh, okey. Free Okey. Terima kasih. Cik? Ya. Nama? Nama saya Cik Akmal. Cik Akmal. Okey. Cik Zuhair free sekarang. Boleh jumpa dia sekarang. Jadi kat mana? Kat belakang sana. Okey. Saya dah sebelah sini, konon sana. Okey. Okey. Sama-sama. Assalamualaikum. Oh, Cik Zuhair ke? Waalaikumsalam. Ya, saya. Terima kasih. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Sebenarnya saya datang ni untuk buat pinjaman kereta. So, saya ingin tanya Cik Zuhair lah. Sekiranya saya ada kemusykilan di situ, macam mana untuk buat pinjaman tu sendiri. Cik, itu mudah saja. Cik perlu sediakan 1 salinan kad pengenalan, 3 slip gaji bulanan dan salinan bil air dan elektrik. Okey, terima kasih untuk penjelasan itu. Sekiranya saya lambat untuk membuat pembayaran balik pinjaman, adakah saya dikenakan tindakan oleh pihak bank? Sekiranya cik lambat ataupun sengaja melewatkan proses pembayaran, cik akan dikenakan takwid ataupun gharamah. Apa itu takwid dan apa itu gharamah? Secara ringkasnya, takwid adalah ganti rugi manakala gharamah adalah penalti. Secara detailnya, Takwid merujuk kepada ganti rugi ke atas kerugian sebenar, mengambil kira kesukaran dan menentukan jumlah kerugian sebenar dan keperluan kepada penyelarasan dalam industri. Terdapat 3 pandangan berbeza yang membawa maksud kepada takwid. Yang pertama, mawasu'ah fikiyah, yang memberi pandangan bahawa pembayaran imbalan berbentuk wang yang diwajibkan ke atas kemudaratan yang berlaku yang disebabkan oleh pihak lain. Yang kedua, Majma' Fiqh Islamiah OIC, membayar imbalan atau pampasan kewangan yang diwajibkan kerana menyebabkan kemudaratan terhadap pihak lain. Dan takwid lebih khusus daripada ganti rugi yang ditetapkan menerusi nas syarak seperti diat dan yad daman. Dan yang ketiga, syarat jazil, klausa penalti, yang memberi pandangan iaitu klausa penalti yang mengandungi persetujuan satu pihak untuk melakukan sesuatu jika ia gagal melakukan tugasnya dan obligasinya. Gharamah merujuk kepada penalti yang dikenakan sebagai langkah pencegahan kelewatan pembayaran oleh penghutang. Dalam konteks ini, gharamah merujuk kepada perbezaan antara cas pembayaran lewat dan takwid, iaitu lebihan sekiranya takwid kurang daripada jumlah cas pembayaran lewat. Cas pembayaran lewat adalah ditentukan oleh kaedah-kaedah mahkamah. Jadi, selaku pembiayaan perbankan Islam, apakah bukti kesahihan
kontrak takwid dan gharamah ini? Antara bukti kesahihannya, Antara kesahihan takwid dan gharamah ialah kelewatan penerima biaya membayar pembiayaan yang boleh dikiaskan kepada khas, iaitu merampas sesuatu barangan yang bernilai. Ini kerana wujudnya persamaan ilah antara keduanya, iaitu menghalang penggunaan harta dan manfaatnya serta memanipulasikannya secara zalim. Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Hambali, dalam kes khas iaitu merampas, manfaat harta yang dirampas adalah jaminan dan perlu dibayar ganti rugi. okey, pendapat pertama dari para ulama semasa telah bersepakat menyatakan bahawa penghutang yang tidak berkemampuan melunaskan hutang mereka kerana uzur syarak tidak boleh dikenakan takwid. Pendapat kedua, ulama berbeza pendapat berkaitan keharusan mengenakan takwid. Kumpulan pertama, pendapat yang membenarkan dalam bentuk wang. Sebahagian ulama semasa berpendapat takwid berbentuk harta boleh dikenakan kepada mereka yang ingkar dalam pembayaran hutang berdasarkan kehilangan manfaat yang disebabkan oleh kelewatan penghutang membayar hutang. Antaranya ialah Syekh Mustafa Al-Zarqa, Syekh Abdullah bin Sulaiman bin Al-Mani, Dr. Muhammad Al-Zuhaili, Dr. Abdul Hamid Al-Ba'li, Syekh Muhammad Khatir dan Dr. Abdul Aziz Qasar. Kumpulan ketiga menyatakan bahawa penalti tidak harus sama sekali. Antara ulama yang terkuat menyokong pandangan ini adalah Dr. Nazir Hamad, Dr. Mat Ali El-Ghari dan lain-lain dengan pelbagai hujah. Antara hujahnya adalah penalti disebabkan lewat bayar adalah riba. Jadi adakah semua peminjam akan dikenakan ganti rugi atau penalti ini atau terdapat syarat-syarat tertentu sahaja yang wajar dikenakan takwid dan gharamah ini? Okey, untuk pengetahuan saudari, setiap kontrak mempunyai syarat-syarat sendiri. Kami tidak sewenang-wenangnya mengenakan denda ataupun penalti kepada peminjam. Syarat-syaratnya adalah kaedah fiqah yang diguna pakai dalam pengharusan takwid adalah di mana ianya bertujuan untuk menghapuskan kemudaratan. Para fuqaha menggariskan beberapa syarat bagi mengenakan takwid harta sebagaimana seperti berikut. Yang pertama, kemudaratan yang berlaku adalah berbentuk harta. Ianya bermaksud jaminan tidak diberikan kepada sesuatu yang tidak berbentuk harta seperti anjing, bangkai, darah dan sebagainya. Yang kedua adalah harta tersebut perlu ditanggung oleh pihak yang menanggung kerugian. Sebagai contoh, kerugian arak dan babi yang ditanggung oleh seseorang Muslim tidak boleh dikira sebagai pemilikan kerana arak dan babi merupakan sesuatu yang diharamkan oleh seseorang Muslim. Yang ketiga, pengenaan takwid hendaklah memberi faedah yang mana ianya bertujuan untuk mempertahankan hak dan mengelakkan daripada mendapat sebarang kemudaratan. Takwid tidak boleh dilaksanakan sekiranya ianya boleh mendatangkan kemudaratan. Yang keempat ialah si penghutang merupakan mereka yang mempunyai keupayaan jaminan, iaitu si penghutang merupakan orang yang mampu sebagaimana yang disifatkan dalam kaedah fiqh sebagai aliyah al-wujub. Kelima, kemudaratan yang berlaku adalah bersifat tetap. Jaminan tidak diberikan hanya kepada satu-satu perbuatan tanpa berlakunya natijah daripada perbuatan tersebut. Sebagai contoh, seorang yang menggali lubang kemudian seseorang jatuh ke dalamnya tanpa mengalami sebarang kemudaratan. Begitu juga kemudaratan yang bakal terjadi atau ianya berlaku dari segi maknawi semata-mata. Okey, yang pertama, takwid boleh dikenakan ke atas kelewatan pembayaran obligasi kewangan yang terhasil daripada akad
daripada akad-akad pertukaran seperti jual beli sewaan dan qard. Okey, yang kedua. Takwid hanya boleh dikenakan selepas tamat tempoh pelunasan hutang yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang berkontrak. Dan yang ketiga, institusi perbankan Islam boleh mengiktiraf takwid sebagai pendapatan atas dasar ia dikenakan sebagai ganti rugi atas kerugian sebenar yang dialami oleh institusi perbankan Islam. Dan yang terakhir, gharamah tidak boleh diambil kira sebagai pendapatan. Sebaliknya perlu disalurkan kepada badan-badan kebajikan. Itu saja. Apa yang saya tahu, bank konvensional akan kenakan interest sekiranya bayar balik pinjaman tu lewat. Manakala bank Islam akan kenakan takwid. Jadi apa beza interest dan takwid? Okey, interest ni dikategorikan sebagai riba. Seperti yang kita tahu, riba adalah haram di sisi undang-undang Islam. Terdapat perbezaan antara riba dan takwid. Antaranya, riba adalah berbeza dengan tadwid. Kaedah tersebut berlaku atas persetujuan antara dua belah pihak, iaitu penghutang dan pemiutang. Seandainya berlaku kelewatan, maka akan berlaku penambahan. Sedangkan tadwid adalah sesuatu hukum yang dikenakan akibat dari kehilangan manfaat oleh pihak pemiutang. Riba yang berlaku pada masa terdahulu adalah satu syarat yang dikenakan kerana berlaku kelewatan, manakala tadwid dikenakan bagi menghindari kezaliman yang berlaku ke atas empunya harta bagi kelewatan yang telah pun berlaku tanpa kerelaan pemiutang. Pengenaan tadwid juga berbeza dengan riba. Riba tidak membezakan antara penghutang yang mampu dan tidak mampu, sedangkan Islam telah membezakan keduanya. Sekiranya penghutang yang tidak mampu, tadwid tidak boleh dikenakan. Tadwid juga berbeza dengan riba. Ini kerana tadwid tidak disyaratkan pada permulaan akad, sedangkan riba telah diletakkan syaratnya pada permulaan akad. Tadwid hanya dikenakan ke atas kerugian sebenar yang dialami oleh pemiutang sepanjang tempoh kelewatan pembayaran tersebut. Adakah kontrak ini dilaksanakan dalam perbankan Islam yang lain? sudah tentu kontrak ini memang dilaksanakan dalam perbankan Islam. Sebagai contoh, Tadwid hanya boleh dikenakan selepas tempoh tamat pelunasan hutang yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Jumlah yang diterima boleh dikira sebagai pendapatan oleh pembiaya, penghutang ataupun peniaga. Kadar tadwid ditentukan oleh pihak yang berkuasa iaitu BNM, Bank Negara Malaysia. Bank akan mengenakan tadwid ke atas pelanggan seperti berikut. Yang pertama adalah sebelum tarikh matang kemudahan. Sebelum tarikh matang kemudahan ini adalah jumlah yang bersamaan dengan 1% setahun dikira ke atas tunggakan ansyuran sehingga tarikh penyelesaian penuh. Yang kedua adalah selepas tarikh matang kemudahan. Selepas tarikh matang kemudahan ialah jumlah yang bersamaan dengan kadar semasa semalaman harian pasaran wang antara bank Islam dikira ke atas baki kemudahan iaitu baki harga jualan selepas ditolak oleh ibrak. Yang ketiga adalah hutang selepas penghakiman. Hutang selepas penghakiman adalah jumlah yang bersamaan dengan kadar semasa semalaman harian pasaran wang antara bank Islam ke atas jumlah asas penghakiman dikira dari tarikh penghakiman sehinggalah tarikh penyelesaian penuh.